Okey, tajuk dia adalah usrati. My family, keluarga saya. Usrati. Ya tu, I tu, iaitu disambung dengan pronouns, attached pronoun, iaitu saya. Usrati, my family. Ya. Okey, perbualan antara Raju dan Rudi. Sabah al-khair. Okay, ucapan yang pertama. Sabah al-khair. Rudi jawab. Sabah an-nur. Ini dia punya jawapan dia lah. Kalau kita ucap sabahal khair, orang yang kedua akan balas balik dengan ucapan sabahan nur. Selamat pagi ya. Okey, Raju. Ma hazihi. Apa ini? Ma hazihi. Okey, Rudi jawab. Hazihi suratun li usrati. Ini adalah gambar keluarga saya. Okey, dalam ayat ini, perkataan ini digunakan dengan menggunakan perkataan hazihi sebab yang dia tunjuk tu adalah perkataan feminin. Okey. Hazihi suratun li usrati. Unzur. Okey, ni gambar ni adalah gambar keluarga Rudi. Ini adalah gambar keluarga saya. Lihatlah. Okey. Haza abuka. Adakah ini ayah kamu? Yang ini diguna haza sebab ayah adalah maskulin. Haza abuka. Rudi jawab, Naam. Haza abi. Ya, ini ayah saya. Maza ya'mal. Maza ya'mal. Apa kerja dia? Ayah kamu bekerja sebagai apa? Huwa muwazzaf. Dia seorang pegawai. Okay, jadi ayah Rudi bekerja sebagai seorang pegawai. Okey, Raju bertanya lagi. Waman hazihi? Kita nampak dalam gambar tadi. Sebelah tu ada gambar perempuan. Waman hazihi? Dan siapa ini? Hazihi ummi. Ini ibu saya. Okey, tengok penggunaan haza dan penggunaan hazihi tadi. Kalau untuk ayah dia akan guna haza, manakala kalau untuk ibu dia guna hazihi. Yang ini kita belajar hari itu iaitu tajuk bawah ismul isyarah, kata nama petunjuk, perkataan this, kan? Jadi dalam bahasa Arab dia ada 6 sebab dia bukan hanya mengambil kira tentang singular dengan plural, bahkan dia tengok juga dari segi gender, jantina dia. Okey, wahal hazihi ukhtuka? Adakah ini kakak kamu? Sini guna hazi sebab kakak. Wahal hazihi ukhtuka? Naam. Hazihi ukhti. Ya, ini kakak saya. Ismuha Nabilah. Namanya Nabilah. Okey, jadi Rudi perkenalkan kakak dia ni namanya adalah Nabilah. Waman haza? Dan siapa ini? Dia tengok ada seorang lagi lelaki ya. Waman haza, sebab tu dia guna haza. Dan siapa ini? Haza akhil kabir. Ini abang saya. Akhi al-kabir. Akhi ini saudara lelaki, al-kabir besar. Maksudnya abang lah. Haza akhil kabir. Ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Tadi kakak Rudi nama Nabilah. Abang Rudi nama Ahmad. Wahwa muallim. Dan dia seorang guru. Okey, wahaza dan ini, siapa ini? Dia tengok ada gambar seorang lelaki yang kecil tu. Jadi dia tanya wahaza, sorry. Dan ini haza akhis saghir. Huwa tilmizun fil madrasatil ibtidaiyah. Okey, dia kata ini adik lelaki saya, dia seorang pelajar di sekolah rendah. Okey, syukran. Jawab dia, afwan. Okey, kalau orang bagi ucapan syukran, jawablah dengan afwan. Okey, ini dia punya perbualan antara Raju dan Rudi. Okey, perbualan ni berkisah tentang gambar yang diorang tengok ni. Ini gambar keluarga Rudi. Jadi, Raju ni nak kenal lah keluarga Rudi ni. Ada 5 orang, terdiri daripada 5 orang ni. Maka dia bertanyalah satu-satu bermula daripada ayah Rudi tadi. Ayah Rudi seorang pegawai. Ibu Rudi, Ibu Rudi tak adalah pula kan dijelaskan di sini. Okey, ini gambar Ibu Rudi. Seterusnya kakak dia. Kakaknya nama Nabilah. Abang dia nama Ahmad dan bekerja sebagai seorang guru.
Last sekali adik dia bernama Ahmad dan sedang belajar di sekolah rendah. Okey, itu dia punya kandungan berkaitan dialog tadilah. Okey, terus kepada muka surat seterusnya, kita terus jawab dia punya latihan. Latihan 11.1 قل صحيحا للعبارة الصحيحة وقل خطأ للعبارة الخاطئة ثم ضع علامة صح أو خطأ. Okey, jap Terus buka yang inilah. Okey, untuk slide ni dah sediakan dia punya makna ayat. Okey. Okey, dia kata tandakan pangkah untuk yang salah, right pada yang betul lah. Okey, soalan yang pertama, al-hiwaru baina raju wa rudi. Al-hiwar maksud dia perbualan antara Raju dan Rudi. Okey, jawapan dia ialah sahih. Kamu boleh tandakan right. Okey, soalan yang kedua. Yadurul hiwaru fi sabah. Berlaku perbualan pada waktu pagi. Okey, jawapan dia ialah sahih. Tadi ada ucapan sabah al-khair. Sabah al-nur. Jadi betul lah berlaku pada waktu pagi. Rudi muwazzaf. Rudi adalah seorang pegawai. Okey, yang ini nih perkataan Rudi. Okey, yang pegawai dalam dialog tadi adalah ayah Rudi ya. Jadi jawapan dia ialah khata'. Boleh masukkan di dalam kotak tu lah dia punya tanda pangkah right tadi. Okey, soalan yang keempat. Rudi lahu ukhtun ismuha Nabilah. Rudi mempunyai kakak namanya Nabilah. Ya, Rudi ada kakak dan nama kakaknya adalah Nabila. Betul. Kesoalan yang kelima, abuhu muallim fi ihdal madaris sanawiyah. Ayahnya seorang guru di salah sebuah sekolah menengah. Okey, yang ini ada dua lah perkataan yang salah di sini. Sepatutnya yang guru tu bukan ayah dia. Yang guru tu adalah abangnya. Dan abang dia Sorry, betul ke abang dia seorang guru Ya, abang dia seorang guru dan kita tak pastilah pula sekolah menengah ke sekolah rendah kan. Tapi di situ yang dia punya fokus tu perkataan abuhu ni lah kali. Abuhu, ayahnya seorang guru tu memang salah. Ayah dia seorang pegawai. Jadi yang guru ni adalah abang dia. Jadi khata'. Okey, soalan yang keenam. Rudi lahu akhul kabir ismuhu Hasan. Rudi mempunyai abang namanya Hasan. Okey, Hasan ni salah Okey, Rudi mempunyai abang namanya ialah apa nama abang Rudi? Ismu Ahmad. Abang Rudi nama dia Ahmad, bukan Hasan. Okey, last sekali soalan yang ketujuh. Mawdu'ul hiwar huwa usrati. Tajuk perbualan. Yang ini perkataan mawdu' ni kamu ingatlah. Sebab selalu ditanya. Jadi kalau dia kata mawdu' tu maksud dia apa? Mawdu' tu maksudnya tajuk. Tajuk perbualan adalah keluarga saya. Okey, macam mana tahu tajuk perbualan tadi dalam dialog tadi sebelum yang atas sekali tu kan ada dia tulis usrati. Itu tajuk dia lah. Tajuk perbualan tadi adalah keluarga saya. Jadi jawapan dia sahih. Okey, seterusnya latihan 11.2.
Ajib anil as'ilatil atiyah musta'inan bil ijabah fil jadwal. Okey, jawab soalan berikut berpandukan jawapan yang terdapat dalam jadual. Okey, yang ini kita akan tengok pilih jawapan yang dalam jadual sahaja. Okey, soalan yang pertama dia tanya man fis surah. Siapakah? Man ni siapa? Siapakah di dalam gambar? Okey, gambar tadi adalah gambar keluarga Rudi. Jadi perkataan keluarga. Keluarga dalam bahasa Arab, usrah. Okay, jadi jawapan dia ialah usrah Rudi. Itu nombor satu. Fi surah usratu Rudi. Di dalam gambar itu adalah keluarga Rudi. Okey, soalan yang kedua. Ditanya, Maza ya'mal walidu Rudi? Apakah pekerjaan ayah Rudi? Apakah pekerjaan ayah Rudi? Ayah Rudi bekerja sebagai seorang pegawai. Muwazzaf. Muwazzaf. Seorang pegawai. Okey, terus. Wamaza ya'mal akhuhul kabir? Apakah pekerjaan abangnya? Abang Rudi. Abang Rudi bekerja sebagai seorang guru. Akhuhul kabir muallim. Okey, akhuhul kabir muallim. Nombor 3. Okey, seterusnya. Wa masmu ukhti Rudi? Apakah nama kakak Rudi? Ismu ukhti Rudi Nabilah. Nama kakak Rudi adalah Nabilah. Okey. Soalan yang kelima. Wa maza ya'mal akhuhu as-saghir? Apakah pekerjaan adik lelakinya, adik lelaki Rudi? Akhuhu as-saghir tilmizun fil madrasatil ibtidaiyah. Adik lelakinya adalah seorang pelajar di sekolah rendah. Ini nombor 5. Okay, last sekali ditanya, mata yaduru hadzal hiwar? Mata ni maksudnya bila? Mata yaduru hadzal hiwar? Bila berlakunya perbualan ini? Perbualan ini berlaku pada waktu pagi. Fis sabah. Fis sabah. Okey, tandakan dulu dia punya jawapan ni. Mana yang soalan 1, 2, 3? Okey, kita sambung balik topik kita tadi, iaitu berkaitan maskulin dan feminin. Ataupun dalam bahasa Arab, kita sebut muzakkar wal muannas. Muzakkar adalah maskulin, muannas adalah feminin. Jadi perkataan muzakkar dan muannas ni amatlah penting untuk kita menggunakan contohnya domir yang sesuai ataupun isim isyarah yang sesuai lah. Jadi yang utama sekali yang kamu kena kenal pasti adalah perkataan muzakkar dan maskulin. Jadi perkataan bahasa Arab ni semua perkataan tersebut dia ada dia punya gender dia. Contohnya kalau kita tengok perkataan kursi, kerusi ataupun maktab, meja ataupun perkataan mistarah. Jadi kena tentukan dahulu dia tu maskulin ke feminin. Laki ke perempuan lah macam tu. Kalau untuk manusia kita senang untuk bezakan dia punya gender dia. Tapi yang ini ni gender ni termasuk juga perkataan yang selain manusia, selain orang dalam kaedah bahasa Arab lah. Jadi pentingnya penggunaan ataupun perbincangan tentang maskulin dan feminin ni lah. Okey, di sini kita tengok dalam buku kamu ni, boleh tengok di sini pembahagian muzakkar dan muannas. Okey, dia ada 3 jenis di sini, iaitu yang pertama yang alif, yang kedua ba, yang ketiga jim. Okey, ini dia punya jenis dia.
Okey, jadi mungkin kamu boleh letakkan sedikit dia punya nota di situ. Apakah yang dimaksudkan dengan jenis alif, ba dan jim ini ya? Dia ada jenis ba, alif dan jim. Okey, yang pertama, jenis yang pertama, kita tengok jenis yang alif dahulu. Iaitu jenis yang pertama kita namakan jenis muzakkar ataupun muannas hakiki. Saya tulis kat sini, muzakkar ataupun muannas hakiki. Dinamakan jenis yang pertama ni iaitu jenis muzakkar hakiki dan muannas hakiki. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perkataan hakiki ni? Hakiki ni maksudnya sebenar. Hakiki ni perkataan Arab iaitu maksud dia adalah sebenar. Okey, perkataan tersebut diguna pakai untuk manusia dan perkataan tersebut dia punya muzakkar ataupun dia punya muannas dia adalah berbeza. Contoh kat sini iaitu perkataan rajulun dan imra'ah. Perkataan abun dengan ummun. Perkataan ibnun, bintun, akhun, ukhtun. Perkataan dia punya maskulin dengan feminin dia tu berbeza, totally lain. Contoh kalau kita compare dalam English contoh kalau kita compare dalam English perkataan muzakkar dengan muannas hakiki ni, jenis hakiki ni adalah contoh perkataan son, iaitu anak lelaki. Dia punya feminin dia daughter. Anak perempuan. Ataupun perkataan apa lagi? Husband. Dan perkataan feminin dia adalah wife. Jadi perkataan dia punya maskulin dia dengan feminin ni totally lain. Dia tidak ada sedikit pun persamaan. Perkataan yang maskulin dengan dia dengan feminin dia. Jadi perkataan yang untuk yang jenis hakiki ni dia diguna pakai untuk manusia. Tetapi kalau kita tengok kepada perkataan tu sendiri, dia punya perkataan maskulin dia tu khusus ada untuk perkataan maskulin, manakala perkataan feminin khusus untuk feminin. Dia tidak sama sebab nanti kalau kamu akan tengok pula jenis yang muzakkar ataupun muannas yang nombor jim ni, yang jim, jenis yang jim ni, nanti kamu akan tengok dia punya perbezaan dia lah. Macam mana yang dikatakan dengan hakiki dengan yang jim nanti. Alif, perbezaan alif dengan yang jim. Cuma kat sini sebenarnya dia punya jenis ni kita tak fokus sangat dia punya jenis. Apa yang kamu kena tahu, perkataan tadi dia masuk dalam kategori apa sahaja, maskulin ke feminin. Okey, kalau saya sebut rajulun, lelaki, maka mestilah kita tahu dia adalah maskulin. Rajulun mestilah lelaki Abun, ayah. Ayah laki ke perempuan? Mestilah lelaki. Ini perkataan-perkataan maskulin hakiki lah ni. Muzakkar hakiki. Perkataan ibnun, anak lelaki. Ini pun dikira sebagai maskulin. Akhun, abang pun dikira sebagai maskulin. Okey, manakala dia punya perkataan feminin dia, kalau rajulun, feminin dia adalah imra'atun, wanita. Abun, dia punya feminin dia adalah ummun. Perkataan ibnun, feminin dia adalah bintun. Perkataan akhun, feminin dia adalah ukhtun, abang, kakak. Okey. Jadi ini adalah jenis alif, adalah jenis yang pertama, dia diguna pakai untuk orang ataupun manusia dan dia punya perkataan maskulin dan feminin dia tu totally lain. Dia tidak ada persamaan langsung antara perkataan maskulin dengan dia punya feminin. Okey, seterusnya kita tengok jenis yang ketiga. Mungkin kita boleh skip sekejap jenis yang ba. Kita terus kepada jenis jim. Sebab yang ini saya bagi tahu terus contoh untuk jenis muzakkar ataupun muannas yang jim ni supaya kamu dapat bezakan yang alif tadi dengan jim tadi. Apa beza dia? Okey, contoh yang jim iaitu kita namakan dengan muzakkar atau muannas lafzi. Lafzi Okey, muannas ataupun muzakkar lafzi. Apa yang dimaksudkan dengan lafzi? Okey, untuk yang jenis jim, dia masih juga diguna untuk manusia. Maksudnya sama macam yang alif tadi. Cuma beza dia dekat sini,
perkataan feminin dia tu diambil daripada asal daripada perkataan maskulin dia. Jadi dia punya perkataan maskulin dengan feminin dia tu, dia punya huruf root dia tu adalah sama. Cuma dia hanya tambah di belakang dia tu tanda untuk menjadikan perkataan tadi sebagai feminin. Saya rasa kalau kita compare dengan English pun ada. Contoh kalau kita tengok perkataan prince. Kalau dia punya feminin dia adalah princess. Perkataan dia punya huruf root dia tu, contoh daripada PRINC ni masih lagi ada. Masih lagi kekal bila tukar kepada feminin. Dia punya perkataan, dia punya asal dia tu masih lagi kekal. Cuma dia ada tambah ataupun huruf tambahan di belakang lah. Contoh perkataan apa lagi? Actor, actress. Dia punya perkataan huruf root dia tu, huruf asal dia tu masih ada pada maskulin dengan feminin dia. Okey, sama juga dalam bahasa Arab. Kalau kita bandingkan dengan jenis lafzi ni, diguna pakai untuk manusia, untuk orang. Cuma dekat sini dia punya beza dia apa? Kalau perkataan maskulin ni, kita ambil perkataan maskulin, bila nak tukar kepada feminin, maka kamu akan tambah di belakang dia adalah huruf ta marbutah. Ini kamu tulis sikit lah dia punya nota dia. Kita tambah huruf ta marbutah. Untuk kita tukarkan dia jadi feminin. Dan sebaliknya lah. Sebaliknya ni maksud saya kalau nak tukar kepada maskulin, buanglah ta marbutah dia tadi. Dan kalau kita nak tukar kepada feminin tadi, kita perlu tambah ta marbutah. Okay. Jadi contoh dia bagi perkataan talib. Talib, seorang pelajar lelaki. Talib, seorang pelajar lelaki. Perkataan talib itu adalah perkataan maskulin dia, muzakkar dia. Okey, kalau dia suruh kamu tukar, apakah perkataan feminin bagi talib? Apa yang kamu kena buat, ambil balik dia punya perkataan talib tadi, lepas tu hanya tambah ta marbutah. Maka jawapan dia jadilah talibah. Jadi kat situ kita boleh tengok dia punya huruf asal dia tu, ta ada, alif ada, lam pun ada, ba tu pun masih kekal. Cuma dia ada tanda. Tanda. Iaitu kat sini, kalau kat sini kita tengok di hujung ni, macam mana kita tahu dia tu adalah feminin, dia adalah feminin, kita hanya tambah ta marbutah. Daripada perkataan yang tunggal dia tadi, tukar kepada feminin, kamu hanya tambah ta marbutah. Jadi huruf jenis alif dengan jim ni adalah berbeza. Yang jenis hakiki dengan lafzi ni adalah berbeza lah. Kalau kamu tengok contoh yang hakiki tadi, boleh tak kita tambah ta marbutah untuk jadikan dia tu feminin? Tak boleh. Tak boleh. Kalau untuk yang hakiki tadi, macam contoh perkataan brother lah kan. Dia punya perkataan feminin dia mesti sister. Tak boleh brother dia jadi kita tambah ESS ni, macam princess ni, tak boleh. Tak. Memang dia punya perkataan tu ada khusus untuk maskulin dengan feminin dia. Tak boleh kita tambah tanda menjadikan dia feminin tu, tak boleh. Okey, yang kita boleh tambah tanda ta marbutah tu hanyalah untuk yang jenis lafzi, yang jim. Okey, setakat ni ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh tanya. Okey, seterusnya kita pergi kepada jenis yang terakhir iaitu jenis ba. Okey, saya sengaja langkau terus kepada jim tadi supaya kamu dapat bezalah contoh yang hakiki dengan lafzi tadi Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ba. Ba ni, okey, ini memang fokus selain orang. Ba ni iaitu nama dia adalah muzakkar ataupun muannas majazi. Majazi. Okey, majazi maksud dia pinjam. Majazi maksud dia pinjam. Okey, untuk yang jenis majazi, ini fokus dia adalah selain manusia.
selain orang. Perkataan seperti mana saya rasa kita pernah bagi tahu hari tu, perkataan Arab ni semua dia ada jantina dia lah, sama ada maskulin dengan feminin, termasuklah benda. Okey, kalau kamu tengok perkataan buku, kitab, maka dia ada tanda dia. Okey, dia tu maskulin ke feminin. Mesti dia ada dia punya gender dia. Perkataan mistarah, pembaris. Kena tahu dia maskulin ke dia masuk dalam feminin. Jadi yang majazi ni fokus dia adalah selain manusia, selain orang. Okey, bila kita guna yang jenis majazi, okey, yang seperti yang saya bagi tahu tadi, untuk selain manusia dan tanda dia, okey, yang ini macam mana kita nak tahu dia tu maskulin ataupun feminin, maka kita tengok pada hujungnya perkataan tadi, semua perkataan yang diakhiri dengan ta marbutah dikira sebagai feminin. Yang ini perkataan yang selain, semua yang diakhiri dengan ta marbutah, maka perkataan tadi dikira sebagai feminin sebab ada tanda ta marbutah. Manakala yang tidak ada kat belakang ni tidak ada ta marbutah, maka dikira sebagai feminin, maskulin, sebagai maskulin. Jadi perkataan mirsam, pensel. Dia masuk orang ke dia masuk benda, dia termasuk dalam benda. Jadi benda ni macam mana cara dia nak tahu dia tu maskulin ke feminin? Tengok huruf terakhir dia. Mirsam. Diakhiri dengan huruf mim, bukan ta marbutah. Maka mirsam, pensel ni, gender dia adalah maskulin, muzakkar. Okay? Perkataan kitab, buku. Kitab. Akhir dia dengan ba, huruf ba, bukan ta marbutah. Maka dikira sebagai gender dia adalah muzakkar, maskulin. Jidar. Okey, perkataan jidar, dinding. Akhir dia huruf ra, maka tidak diakhiri dengan ta marbutah, maka dikira sebagai muzakkar. Okey, manakala yang sebelah ni perkataan mirwahah, kipas. Ada tak tanda ta marbutah di hujungnya? Ya, ada, kipas. Macam mana nak tahu gender kipas? Okey, maka tengok dia punya huruf tadi, huruf akhir dia. Kalau ada akhir dia ta marbutah, maka kipas tadi gender dia adalah feminin, muannas. Okey, surah, gambar. Perkataan picture, gambar. Macam mana nak tahu gender dia? Tengok dia punya pada penulisan ataupun ejaan huruf akhir dia. Kalau diakhiri dengan ta marbutah, maka surah ni dikira feminin, muannas. Mistarah pun muannas. Sayyarah, gender dia feminin. Dajajah, ayam betina pun dikira sebagai feminin. Okay, jadi yang ini, yang majazi ni fokus yang selain manusia. Okay. Jadi kat sini ada 3 jenis untuk tajuk yang muzakkar dengan muannas ni. Maksudnya muzakkar dia ada 3 jenis, muzakkar hakiki, muzakkar majazi, muzakkar lafzi. Muannas pun ada 3 jenis lah. Muannas hakiki, muannas majazi, muannas lafzi. Okay. Jadi yang ini pada topik hari ni kita tak fokus sangat kepada dia punya jenis dia ni. Fokus dia adalah kamu kena tahu nak tentukan perkataan tadi muzakkar ataupun muannas saja. Itu je. Tugas kamu untuk fahamkan tajuk ni, kita kena tahu perkataan yang kita jumpa kata nama, mana-mana sahaja kata nama lah yang kita jumpa nanti, kena tahu dia tu maskulin ke feminin. Itu je. Tak perlu tahu dia tu masuk dalam jenis hakiki ke, majazi ke, lafzi ke, itu tak perlu. Okey, jadi yang ini kita dah selesai. Ada soalan ke? Kalau tak nak tanya secara verbal boleh tulis. Kalau tak faham ataupun boleh tanya kat WhatsApp pun boleh. Okey, terus kepada latihan 11.4. Kawin jumalan kama fil misal. Bina ayat seperti dalam contoh. Okey, kita nak bina ayat ni. Okey, yang pertama dia bagi perkataan abun. Abun, ayah. Mudarris, guru. Okey, dia suruh kamu jadikan ayat daripada perkataan ayah dan guru, abun, ab dengan mudarris, kamu kena bina ayat. Okey, bila soalan dia kata bina ayat, kamu pastikan kena ikut ayat contoh. Cuma kena tengoklah apakah perubahan yang dilakukan dalam contoh tadi. Lepas tu baru kita tukar.
Okey, contoh dia bagi haza abi huwa mudarris. Ini ayah saya, dia adalah seorang guru. Ini ayah saya, dia adalah seorang guru. Okay, saya tulis Haza adalah isim isyarah, ini. Abi, this is my dad. Ini ayah saya. Okey, maka ayat yang pertama tadi, dia telah gunakan perkataan ab. Perkataan yang pertama tadi. Cuma kat sini, kita masukkan lagi dengan dhamir muttasilah, iaitu possessive pronoun kepunyaan saya. My father, my dad. Haza abi, this is my dad. Jadi perkataan this iaitu haza pun kamu kena tengok sama ada nak guna haza ke hazi. Kenapa dalam ayat yang pertama ni dia guna haza? Sebab ayat yang pertama adalah ayat maskulin. Macam mana kamu tahu maskulin? Sebab ayah laki ke perempuan? Lelaki. Kalau manusia, kita dah tak sangkal lagi dah gender dia. Kalau sebut ayah, tak perlu bahas lagi lah, memang terang-terang dia adalah maskulin. Okey, jadi isim isyarah yang digunakan perkataan this, haza, mesti guna haza. Tak boleh guna hazi. This is my dad. Haza abi. Okey, jadi perkataan abi tu, ayah tadi dah dimasukkan dalam ayat yang pertama. Okey, lepas tu ayat yang kedua, perkataan mudarris tu nak letak mana? Letak di belakang. Huwa mudarris. Dia seorang guru. Dia seorang guru. He is a teacher. Huwa mudarris. Kenapa guna he? Kenapa tak boleh guna she? Sebab ayah tadi adalah maskulin. Sebab tu saya kata dia punya perbincangan maskulin dengan feminin ni, muzakkar dengan muannas ni amat penting. Sebab kalau kamu tak tahu perkataan tadi adalah maskulin ataupun feminin, macam mana kamu nak pilih isim isyarah dengan dhamir yang sesuai? Sebab isim isyarah ataupun dhamir ini dalam bahasa Arab dia berbeza. Okey, maksud saya untuk penggunaan bagi maskulin dengan feminin lah, ni baru kita bincang kalau bilangan dia seorang. Ini tak apalah, memang dia punya latihan, semua adalah bilangan untuk tunggal. Haza abi huwa mudarris. Sama juga dalam English, cuma kalau English isim isyarah dia tak ada beza lah kan. This boleh guna untuk maskulin dengan feminin. Tapi kalau untuk bahasa Arab, this kena pilihlah sama ada kita guna haza ataupun hazihi. Bila kamu guna haza, bila maskulin, bila guna hazihi, bila feminin. Ayah maskulin lah, sebab tu saya guna haza abi. Okey, lepas tu dhamir, ganti nama. Ganti nama. Kalau lelaki, kalau maskulin kita guna huwa. Ini maskulin. Kalau English pun sama kan, dia akan guna he. Tapi kalau perempuan dia akan guna she, Arab kita guna hiya. Maka ubahlah dia punya penggunaan isim isyarah. Fokus dia dalam latihan ni iaitu penggunaan isim isyarah dan ganti nama. Ganti nama. Okey, tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, dia bagi perkataan akhun. Akhun adalah abang, tabib, doktor. Okey, kita nak buat ayat yang sama ni. Ini abang saya, dia seorang doktor. Okay, ini abang saya, dia seorang doktor. Okay, macam mana kita nak buat ayat guna haza ataupun hazihi? Okay, dalam ayat yang pertama adalah ayat maskulin. Abang maskulin. Maka kamu kena guna haza dan huwa lah. Okay. Haza, this is my brother. My dalam bahasa Arab kita tambah di belakang dia i ataupun huruf ya. I. Saya rasa yang ni kita belajar, baru je belajar minggu lepas. I ataupun kita tambah huruf ya. Akhi. Daripada perkataan akh. Akh ni tambah ya kat sini. Akhi. Hadza akhi. Huwa tabib.
Ini abang saya, dia seorang doktor. Okey, soalan yang kedua. Mudirah. Mudirah, pengurus. Okey, pengurus perempuan. Macam mana saya tahu perempuan ada tanda ta marbutah? Najihah, yang berjaya. Okey, nombor 2 dia bagi perkataan feminin. Okey, boleh ke kita guna haza? Tak boleh. Kalau untuk feminin, kena guna hazihi. Mudirah, dia jadi mudirati. My manager. Mudirati. Okay, tambah lagi ya lah untuk possessive pronoun. Domir guna he ke she? Guna she. Hiya. Najihah. Ya najihah. Okey, seterusnya. Muwazzaf. Pegawai lelaki. Ini pegawai lelaki saya. Haza muwazzafi. Domir kena guna he, iaitu huwa amin. Dia seorang yang jujur. Okay, soalan yang keempat, ukhtun. Ukhtun maksud dia kakak. Tajirah, peniaga perempuan. Macam mana nak buat ayat? Ini kakak saya. Hazihi. Ukhtun, my sister, jadi ukhti. Hazihi ukhti. Koma. Okay, kalau untuk kakak kita guna she. She dalam bahasa Arab adalah hiya tajirah. Dia adalah seorang peniaga. Okay, soalan yang kelima. Sadiqun, kawan. Seorang kawan lelaki. Muhandis, jurutera. Okey, kalau kawan lelaki isim isyarah gunalah haza. Haza, kawan saya, my friend. Sadiq, kamu tambah lagi sadiqi. My tu kita tambah ya, sadiqi di belakang. He ataupun she, he lah. Sebab lelaki huwa muhandis. Okay, soalan yang keenam, Aisyah. Okay, yang ini saya rasa tak perlu masuk possessive pronoun lah. Tak perlulah buat ini Aisyah saya, tak perlu. Letak je ini Aisyah. Aisyah isim isyarah guna hazihi sebab Aisyah adalah feminin. Muannas. Hazihi Aisyah. Ini tak perlu possessive pronoun lah. Hiya mumarridah. Dia adalah seorang jururawat. Jururawat dalam bahasa Arab mumarridah. Okey, last sekali soalan yang ketujuh. Ismail dengan Talib. Ini Ismail, dia seorang pelajar. Okey, macam mana nak buat ayat dia dalam bahasa Arab? Ini kita guna haza sebab dia maskulin. Haza Ismail. Huwa talib. Dia seorang pelajar. Okey, minta semua salin dulu dia punya jawapan dia.
Okey, seterusnya latihan 11.5. Mayyiz al-muzakkar min al-muannas fil kalimatil atiyah thumma rattibha fil jadwal. Okey, perkataan yang di dalam kurungan yang di atas tu ada 10 ke. Jadi kamu kena masukkan dalam kolom yang sesuai ya. Sesuai lah. Jadi kolom yang di sebelah kanan dia bagi tahu kolom muzakkar. Jadi yang pertama kena tahu muzakkar ni apa? Muzakkar ni adalah maskulin. Letak dulu di atas tu maskulin. Al-muannas adalah feminin. Jadi perkataan yang dalam kurungan ni kita akan tentukan perkataan tadi adalah maskulin ke feminin. Okey, salah satu cara dia kalau ada soalan macam ni, kamu tengok dulu ada tak perkataan yang ada huruf di akhir dia ta marbutah. Okey, yang di akhir dia ta marbutah lah. Itu cara yang pertama lah. Kita boleh tengok perkataan yang di akhir dia ta marbutah. Tapi kat sini saya rasa belum cukup. Sebab dalam soalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, setiap perkataan maskulin mesti ada 6. Perkataan feminin dia nak 6. Cukup-cukup ni 6. Jadi kita akan tengok dulu dia punya makna perkataan lah. Okey, perkataan muhandis. Seorang jurutera perempuan. Okey, yang ini kita senang nak kenal sebab dia ada ta marbutah. Jadi masukkan dalam kolom muhandisah ni. Masukkan dalam kolom muannas. Sarir, katil. Katil maskulin ke feminin. Sebab tidak ada ta marbutah maka dikira sebagai maskulin. Ra's, kepala. Okay, ra'sun, kepala pun dikira sebagai maskulin sebab tidak ada ta marbutah. Bab, pintu. Okay, bab dikira sebagai maskulin sebab tidak ada ta marbutah. Bab. Okay, darrajah, basikal. Okay, basikal ni benda tapi dikira sebagai feminin sebab dia ada tanda ta marbutah. Maka darrajah letak dalam kolom feminin. Okey, perkataan ummun. Okey, mungkin kamu boleh fokus kepada perkataan ummun. Ummun maksud dia ibu. Yang ini pentingnya kamu kena tahu makna lah. Yang ini tak dapat tidak kena tahu makna. Dan perkataan yang dia bagi selalunya perkataan yang pernah kita jumpa dalam buku lah. Ummun, ummi, ummun, ibu. Kenapa dia masukkan dalam kolom muannas walaupun dia tidak ada ta marbutah? Sebab ini kita dah tak sangkal lagi, dia memang feminin. Kalau orang, jantina dia dah pasti. Ibu mestilah feminin. Maka masukkan dalam kolom feminin. Jadi kalau tersilap ni, mungkin boleh kamu akan termasuk dalam maskulin lah kalau hanya fokus kepada tanda ta marbutah tu kan. Jadi yang ini kena hati-hatilah kalau dia bagi perkataan ummun ataupun ukhtun, kakak. Last dia tu tidak ada ta marbutah tapi dia masih lagi dikira feminin sebab dia orang. Ibu, mestilah perempuan. Okay, jadi perkataan-perkataan yang macam ni kamu kena hati-hatilah. Okay, seterusnya perkataan baqarah. Baqarah, lembu betina. Feminin. Jamus, kerbau. Baits, rumah. Baits bukan diakhiri dengan ta marbutah, dia ta biasa sebab tu dia maskulin. Maktab, meja. Meja dikira sebagai maskulin sebab tidak ada ta marbutah. Sabburah, papan hitam, ada ta marbutah maka dikira sebagai feminin. Kurah, bola. Bola ada tanda dia ta marbutah maka dikira sebagai feminin.
Okey, kita tengok pula seterusnya latihan 11.6 ah. Uktub kama fil misal. Okey, yang ini pun dia suruh kamu bina ayat. Lepas tu kalau kamu tengok di sini, bagi perhatian pada penggunaan isim isyarah dia lah, iaitu perkataan hazihi dan haza ni ya. Jadi dua-dua perkataan yang diberikan dalam soalan kamu jadikan masukkan dalam ayat tersebut dan fokus pada penggunaan isim isyarah iaitu kata nama petunjuk bagi perkataan hazihi dan haza. Okey, contoh dia bagi perkataan sayyarah, kereta. Abun, ayah. Okey, dia bagi ayat hazihi sayyaratu abi. Ini adalah kereta ayah saya. This is my father's car. Jadi perkataan isim isyarah hazihi tu, kenapa dalam ayat ni digunakan hazihi, maka kamu kena faham balik elok-elok dia punya ayat. This is my father's car. Ini adalah kereta ayah saya. Okey, jadi dalam ayat ni penggunaan this tu, ini tu adalah dia tunjuk kepada kereta. Itu perkataan sayyarah. Bukan dia tunjuk kepada ayah. Maka sebab tu dalam ayat ni, bila kita tunjuk kepada sayyarah, jadi kamu kena guna isim isyarah hazihi. Okay? Jadi yang ini kita hanya masukkan di depan ayat penggunaan ataupun perkataan ini. Cuma kena tentukanlah nak masukkan hazihi ke nak masukkan haza. Jadi tengok perkataan yang pertama tu maskulin ke feminin. Fokus kepada perkataan yang pertama. Okey, dan seterusnya yang di hujung ini bagi perkataan yang kedua ni ab, kita masukkan possessive pronoun iaitu iaitu my. Ab dia jadi abi. Ini adalah kereta ayah saya. Okey, soalan yang pertama dia bagi perkataan manzil dengan ummun. Manzil, rumah. Ummun, ibu. Jadi yang ini kita akan buat ayat sama macam contoh tadi, iaitu kita masukkan ini di depan tu lah. Ini adalah rumah ibu saya. Ini adalah rumah ibu saya. Okey, lepas tu kita fokuskan ini tu yang untuk perkataan bahasa Arab ini nak guna hazi ataupun haza. Tengoklah dia tunjuk kepada perkataan manzil ke ummun. Okey, kalau dia tunjuk kepada perkataan rumah, jadi rumah adalah maskulin. Bila maskulin, isim isyarah pun kena datangkan dalam yang maskulin iaitu haza. Haza manzil ummi. Ini adalah rumah ibu saya. Haza manzil ummi. Okey, nombor 2. Qalam, pen. Zamil, kawan lelaki. Seorang kawan lelaki. Okey, yang ini ditunjuk kepada perkataan pen. Isim isyarah tu digunakan bila nak tunjuk kepada qalam. Qalam adalah maskulin, sama juga maskulin, maka isim isyarah dia pun kita guna haza. Qalam. Zamili. Ini adalah pen kawan saya. Zamil, masukkan possessive pronoun di hujung dia. Haza qalam zamili. Okey, soalan yang ketiga. Daftar buku tulis. Ukhtun, kakak. Ini buku tulis kakak saya. Jadi ditunjuk kepada daftar, bukan ukhtun. Maka ini pun perkataan maskulin. Haza daftar my sister. Ukhtun tambah my, ukhti. Okey, seterusnya risalah, surat. Walid, ayah. Okay, risalah adalah feminin. Macam mana tahu ada feminin? Sebab dia ada ta marbutah di hujung dia.
Jadi penggunaan isim isyarah untuk risalah adalah hazihi. Risalah walidi. Ini adalah surat ayah saya. Risalah walidi. Okey, seterusnya soalan yang kelima. Ini pun feminin sebab ada tanda. Qalan suah, songkok. Abang. Ini songkok abang saya. Okey, tunjuk kepada qalan suah, maka kena guna isim isyarah hazihi. Abang saya, masukkan possessive pronoun di belakang akhi. Kita tambah lagi kat sini ya. Semua kat perkataan yang kedua tu perlu tambah possessive pronouns i. Okay, soalan yang keenam, surah, gambar. Ini pun feminin, ada tak marbutah. Usrah, keluarga. Ini gambar keluarga saya. Okay, surah feminin maka kena guna hazihi. Usrah, my family, tambah posesif dia. Usrati. Majallah. Ini pun feminin. Sadiq, kawan lelaki. Okay, hazihi majallah sadiqi. Ini adalah majalah kawan saya. Okay, masukkan possessive pronoun lah selepas perkataan sadiq. Okey, seterusnya latihan 11.7. Ij'al al-kalimat al-atiyah muzakkaran kama fil misal. Okey, jadikan perkataan berikut muzakkar seperti dalam contoh. Okey, yang ini dia suruh kamu jadikan perkataan tersebut daripada perkataan feminin tukar kepada maskulin. Okey, yang ini adalah jenis yang ketiga tadi, iaitu yang jim, iaitu muzakkar dan muannas lafzi. Yang ini dia punya perkataan maskulin dengan feminin dia seakan sama. Hanya beza dia adalah di hujungnya sahaja. Jadi yang ini kalau dia bagi feminin, iaitu yang dah ada ta marbutah, apa yang kamu kena buat bila nak jadikan maskulin, kita buang sahaja dia punya huruf ta marbutah di akhir dia. Okey, bila dah buang, pastikan huruf yang terakhir tu kamu tutup balik dia punya penulisan dia lah. Okey, soalan yang pertama dia bagi perkataan walidah. Walidah maksud dia ibu. Kalau ayah, kita buang ta marbutah ni. Walidah, dia akan jadi walid. Ayah. Okey, katibah, seorang penulis perempuan. Macam mana nak tulis seorang penulis lelaki? Okey, lepas buang ta marbutah, maka jadilah perkataan katib. Okay, bila kamu buang ta marbutah ni, ba yang terakhir ni pastikan kamu tutup lah. Sebab dia dah berada di akhir Jadi tutup balik dia punya huruf ba. Okay, soalan yang ketiga, tajirah, seorang peniaga perempuan. Buang ta marbutah jadilah tajir. Okey, soalan yang keempat, talibah, seorang pelajar perempuan. Macam mana nak tukar kepada seorang pelajar lelaki? Buang
ta marbutah dia. Jadilah talib. Mudirah, seorang pengurus perempuan. Macam mana pengurus lelaki? Mudir. Muwazzafah, seorang pegawai perempuan. Tukar kepada pegawai lelaki. Muwazzafah, buang ta marbutah, maka jawapan dia muwazzaf. Okay, last sekali muhadirah, seorang pensyarah perempuan. Tukarkan kepada pensyarah lelaki, dia jadi muhadir. Dan sebaliknya lah, kalau dalam soalan nanti tiba-tiba dia bagi yang muzakkar tukar kepada muannas contohnya, maka kamu kena tambah baliklah dia punya ta marbutah tadi. Jadi kalau dia suruh sebaliknya macam ni, kita buang. Tapi kalau dia suruh tukar kepada feminin, kena tambahlah dia punya ta marbutah. Sahihil khata'a kama fil misal. Betulkan yang salah. Okey, nombor 1. Haza bint. Ini adalah budak perempuan. Seorang budak perempuan. Okey, jadi perkataan bint adalah budak perempuan tadi masuk dalam kategori feminin. Maka untuk feminin tidak boleh guna isim isyarah haza. Jawapan dia ialah hazihi. Hazihi bint. Ini adalah budak perempuan. Mesti guna hazihi lah untuk feminin. Okey, hiya rajulun. Dia adalah seorang lelaki. Untuk lelaki, bolehkah kita guna hiya ataupun she? Tak boleh. Kamu kena guna huwa. Huwa rajulun. Dia adalah seorang lelaki. Huwa talibah. Dia adalah seorang pelajar perempuan. Pelajar perempuan. Okay, macam mana tahu ada pelajar perempuan? Sebab ada tanda ta marbutah. Maka dhamir kita tak boleh guna he. Kita kena guna she. Hiya talibah. Dia adalah seorang pelajar perempuan. Okay, soalan yang keempat. Hazihi kitab. Ini adalah sebuah buku. Buku gender dia adalah maskulin. Sebab dia tidak ada ta marbutah di akhir dia. Maka bila kata maskulin, ya betul. Tak boleh guna hazihi, tapi gunalah haza. Haza kitab. Okay, seterusnya, hum talibat. Okay, yang ini bukan fokus hanya kepada gender dia, tapi juga fokus kepada dia punya bilangan. Tengok perkataan talibat adalah plural, jamak bagi perkataan ramai pelajar-pelajar perempuan. Ramai pelajar-pelajar perempuan. Maka kat sini kita tak boleh guna dhamir hum. Mereka adalah ramai pelajar perempuan. Hum tak sesuai. Hum digunakan untuk ramai lelaki. Tapi yang ini menunjukkan feminin. Ramai pelajar-pelajar perempuan. Hum ni tukar kepada hunna. Hunna talibat. Hunna talibat. Okey, seterusnya haza mistarah, pembaris. Pembaris masuk dalam kategori feminin. Sebab apa? Sebab dia ada tanda. Jadi tak boleh guna haza, perlu guna hazihi mistarah. Okey, last kali. Ini isim isyarah. Hazani walidatan. Ini dua orang ibu. Hazani. Okay, kamu tengok balik tajuk isim isyarah, kata nama petunjuk. Hazani digunakan untuk maskulin dan bilangan dia adalah untuk dua. Jadi dia tak sesuai guna untuk walidatan. Walidatan dua orang ibu. Ibu ni feminin. Maka kena guna isim isyarah. Hatani walidatan. Hatani walidatan. Ini dua orang ibu. Jadi perkataan ini dia tu untuk plural kena guna untuk yang dua perempuan hatani.
Okey, yang ini Sahihil khata'a kama fil misal. Betulkan yang salah. Okey, nombor 1. Haza bint. Ini adalah budak perempuan. Seorang budak perempuan. Okey, jadi perkataan bint adalah budak perempuan tadi masuk dalam kategori feminin. Maka untuk feminin tidak boleh guna isim isyarah haza. Jawapan dia ialah hazihi. Hazihi bint. Ini adalah budak perempuan. Mesti guna hazihi lah untuk feminin. Okey, hiya rajulun. Dia adalah seorang lelaki. Untuk lelaki, boleh ke kita guna hiya ataupun she? Tak boleh. Kamu kena guna huwa. Huwa rajulun. Dia adalah seorang lelaki. Huwa talibah. Dia adalah seorang pelajar perempuan. Pelajar perempuan. Okay, macam mana tahu ada pelajar perempuan? Sebab ada tanda ta marbutah. Maka dhamir kita tak boleh guna he. Kita kena guna she. Hiya talibah. Dia adalah seorang pelajar perempuan. Okay, soalan yang keempat. Hazihi kitab. Ini adalah sebuah buku. Buku. Buku gender dia adalah maskulin sebab dia tidak ada ta marbutah di akhir dia. Maka bila kata maskulin, ya betul, tak boleh guna hazihi tapi gunalah haza. Haza kitab. Okey, seterusnya hum talibat. Okey, yang ini bukan fokus hanya kepada gender dia tapi juga fokus kepada dia punya bilangan. Tengok perkataan talibat adalah plural jamak bagi perkataan ramai pelajar-pelajar perempuan. Ramai pelajar-pelajar perempuan. Maka kat sini kita tak boleh guna dhamir hum. Mereka adalah ramai pelajar perempuan. Hum tak sesuai. Hum digunakan untuk ramai lelaki. Tapi yang ini menunjukkan feminin. Ramai pelajar-pelajar perempuan. Hum ni tukar kepada hunna. Hunna talibat. Hunna talibat. Okey, seterusnya haza mistarah, pembaris. Pembaris masuk dalam kategori feminin. Sebab apa? Sebab dia ada tanda. Jadi tak boleh guna haza, perlu guna hazihi mistarah. Okey, last kali. Ini isim isyarah. Hazani walidatan. Ini dua orang ibu. Hazani. Okay, kamu tengok balik tajuk isim isyarah, kata nama petunjuk. Hazani digunakan untuk maskulin dan bilangan dia adalah untuk dua. Jadi dia tak sesuai guna untuk walidatan. Walidatan dua orang ibu, ibu ni feminin. Maka kena guna isim isyarah hatani walidatan. Hatani walidatan. Ini dua orang ibu. Jadi perkataan ini dia tu untuk plural kena guna untuk yang dua perempuan hatani.
Okey, untuk yang seterusnya, kita nak bincangkan sedikit macam mana kita nak sebut bilangan lah daripada 0 sampailah 999 dalam bahasa Arab. Okey, kalau minggu lepas kita dah tengok macam mana sebutan 0 sampai 10. Jadi kita sambung lagi lah untuk bilangan bilangan yang seterusnya iaitu 11 sehingga kita tengok dulu yang bahagian belas dahulu. Okay, saya stop sharing dahulu yang ini. Pergi ke kamu punya buku unit yang ke-6. Kamu boleh dapatkan dia punya maklumat ni di ruangan maklumat tambahan unit yang ke-6. Okay, yang ini adalah angka bilangan 11 sampai 19. Okay, 11 dengan 19 iaitu kalau kamu tengok perhatikan di belakang tu kita hanya tambah asyara belas. Cuma fokus kepada nombor 11 dengan 12 dia agak berbeza lah. Nombor 11 dengan 12 dia punya perkataan Arab dia agak berbeza lah. Kita tak sebut wahid asyara. Salah kita sebut ahada asyara. Sama juga 12 kita tak sebut isnani asyara. Itu salah. Kita sebut isna asyara. Tapi kalau yang lain bermula daripada 3 dalam bahasa Arab minggu lepas kita dah belajar 3 salasah, maka tambah je lah asyara, salasah asyara, 13, asyara tu maksud dia belas, arba'ah asyara, 14, khamsah asyara, 15, sittah asyara, 16, sab'ah asyara, 17, samaniyah asyara, 18, tis'ah asyara, 19. Okey, untuk yang bilangan belas ni, mungkin kamu kena hafal yang untuk angka 11 dengan 12 lah, ahada asyara, ithna asyara. Yang lain, kita hanya tambah asyara sahajalah di belakang dia. Salasah asyara. Salasah tu kekal, lepas tu tambah asyara lah. Kalau dia minta angka 3 saja, bagi salasah. Tapi kalau dia nak 13, jadilah salasah asyara. Okey, seterusnya kita tengok untuk yang bilangan yang seterusnya. Untuk bilangan 20, okey, jadi yang ini ni saya nak kamu fokuskan kepada bilangan daripada 20 sehinggalah 99 untuk puluhan. 20 sampai 99. Sebab dia ada sedikit berbezalah macam kebiasaan yang kita selalu buat. Maksudnya daripada dia punya bilangan, kalau kita compare dengan Melayu lah, kalau kita compare dengan bahasa Melayu, memang dia akan macam dia punya susunan dia tu, aturan dia tidak sama. Okey, yang ini kita fokus kepada bilangan 20 dahulu. Okey, 20 dalam bahasa Arab dia sebut ishrun. Ishrun, 20. Okey, ni tak ada masalah. Yang ni perkataan ni kamu kena ingatlah. Ishrun, 20. Okey, bermula daripada 21 ni. 21 dalam bahasa Arab, maka kat sini dia bagi tahu kat sini, 21 kamu kena sebut dahulu dia punya angka yang kecil dahulu. Angka yang kecil dahulu. Kalau dalam bahasa Melayu, dia sebut angka besar dulu. English pun dia sebut angka yang besar dulu. 21. 21. 20 dahulu, baru 1. Macam tu. Jadi kalau untuk yang bahasa Arab ni, bila kita nak sebut yang bahagian puluhan sahaja, dia lain. Puluhan sahaja. Daripada yang 20 ni sampai 99 ni, bahagian yang tentang puluhan tu je dia lain. Okey, yang pertama sekali bila nak sebut dalam perkataan 21, kamu kena sebut dahulu perkataan ataupun angka yang kecil. Okey, 21 angka yang kecil tu adalah angka 1. Sa dia tu.
Okey, jadi satu dalam bahasa Arab kita sebut wahid. Wahid. Okey, lepas tu kamu kena tambah di tengah dia ni ataupun selangkan dia sebelum masuk perkataan ashrun, kita tambah perkataan wa. Wa ni dan. Dan. Semua dia punya perkataan tu di tengah tu 21 tu kamu kena sebut seolah-olah beginilah. 1 dan 20. Wahid wa ashrun. Kalau saya translate wahid wa ashrun ni, saya translate satu persatu. 1 dan 20. Itu kalau kita terjemahkan dia punya perkataan wahid wa ashrun. Jadi 1 dan 20 tu maksudnya apa? 21. Dia agak berbeza lah. Dia memang terbalik lah. Untuk yang bilangan ni, angka 20 sampai 99 ni, dia punya sebutan dia dalam perkataan, kalau dalam bahasa Arab memang totally lain. Kalau English pun tak sama, Melayu pun tak sama. Sebab kalau dalam English ataupun Melayu, kita akan sebut dia punya angka besar dia dulu. 21, 21. Kita sebut angka 20 dulu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kita sebut 1 dulu. 1 dan 20. Jadi dari dia punya ejaan dalam perkataan pun kena sebut dulu wahid dulu. Kita datangkan perkataan wahid wa ashrun. Jadi seterusnya lah, kalau 22 macam mana? Okey, sebut isnani dulu. Isnani wa ashrun. 2 dan 20. Jadi kita sebutkan dia punya angka kecil dia dahulu. 2 dulu. Kita dahulukan dengan isnani, lepas tu barulah masuk 20 tu. Wa ashrun. Ishrun maksud dia 20 ya. Isnani wa ashrun. 2 dan 20. Maksudnya 22 lah. 2 dan 20 ni bersamaan dengan 22. Dalam bahasa Arab memang dia berbeza sangatlah. Dia berbeza sangat, yang bahagian yang puluhan sahaja. Bila dia suruh kamu eja ataupun sebut dia punya angka tu dalam perkataan, maka apa yang kamu kena buat, kena sebut dahulu angka yang kecil dahulu. Okay, 25 kena sebut 5 dan 20. Khamsah. Kena sebut khamsah dulu. Khamsah bersamaan 5 ni. Khamsah, lepas tu barulah wa ashrun. Khamsah wa ashrun. Sittah wa ashrun. Okey, masukkan ataupun sebut dahulu perkataan angka kecil dia, 6 tadi. 6 dan 20. Sittah wa ashrun. Dan antara dia punya sa dan puluhan tadi diselangkan dengan perkataan wa dan. Sittah wa ashrun, 6 dan 20 tu maksudnya 26. Jadi yang untuk puluhan daripada 20 sampai 99. Kalau 99 pun macam tu juga. Contoh kalau kita tengok kat sini perkataan yang puluhan, dia ada bagi yang puluhan kat sini. Okey, kalau puluhan contohnya 40. 40 dalam bahasa Arab arba'un. Jadi macam mana kalau dia nak 48? 48 dalam bahasa Arab kan, macam mana kita nak sebut? Jadi keluarkan dahulu angka kecil 8 ni. 8 dalam bahasa Arab apa? Samaniyah. Okey, samaniyah. Lepas tu barulah sebut 40. Wa arba'un. Yang inilah wa arba'un. Jadi kalau dia kata samaniyah wa arba'un, maksud dia apa? 48. Tapi dia punya ejaan dia dalam perkataan memang terbalik. Kita kena sebut angka kecil dia dahulu. Sama juga kalau yang puluhan lain. Contohnya kalau saya nak 90, tengok 90 dalam bahasa Arab tis'un. Tis'un. Okey, kalau 94. Contohnya angka 94. Jadi angka yang kecil kat sini adalah angka 4. 4 dalam bahasa Arab kamu kena sebut dahulu arba'ah. Okey, barulah boleh selangkan dengan wa, lepas tu masukkan tis'un. Arba'ah wa tis'un, 94. Maksudnya 94 lah. Okey, jadi bagi perhatian kepada yang puluhan sahaja. Puluhan sahaja kamu kena sebut dia punya angka kecil dahulu. Okey, samalah juga kalau kita masuk yang bahagian yang ratus. Okey, cuba tengok bahagian ratus. Bahagian yang ratus ni,
Sekejap. Oh tak ada. Sekejap yang atas ni. Bahagian yang ratus. Okey, yang ini. Contohnya 101, 103, 104. Okey, 100 dalam bahasa Arab adalah mi'ah. 100 dalam bahasa Arab adalah mi'ah. Okey, bila daripada 100 sampailah 119 ataupun 120, dia punya susunan macam biasa, sama lagi dalam bahasa Melayu ataupun English dia punya tu masih lagi sama. Maksudnya kita akan sebut angka paling besar sekali, lepas tu baru masuk dia punya belas dia lah. Contoh kalau yang 15 tadi, mi'ah wa khamsata asyar, 115. Jadi mi'ah, kita sebut ratus dulu, lepas tu barulah wa khamsata asyara. Khamsah asyara, belas. Kan 15. Ini macam biasa. Cuma yang problem dia kalau dia nak yang puluh. 145 contohnya. Maka mi'ah ni, satu ratus disebut mi'ah. Okay, yang ini ni kamu kena mention dulu yang dia punya angka 5 dahulu. Untuk yang kategori yang puluhan ni, 45, maka tak boleh sebut arba'ah wa khamsun, tak boleh. Kena guna khamsah, mi'ah, khamsah wa arba'un. 100, 5 dan 40. 105 dan 40 ni maksudnya 145 lah. 145. Hanya fokus kepada ini saja ni. Yang puluhan saja dia terbalik. Kamu kena sebutkan angka kecil dahulu. Jadi kalau dia bagi 168. Jadi kena sebut dulu 100. Lepas tu sebut 8 dulu. Barulah 60. Apa tak? Kena letak angka dia macam ni lah. Dia punya turutan dia. 100, 8 dulu, barulah sebut 60 dia. Jadi kalau 168, jawapan dia dalam perkataan mi'ah. Okay, sebut 8, samaniyah, 60 wasittun. Okay, dia punya sebutan dia dalam perkataan dia tu, kamu kena terbalikkan dulu. Datangkan yang ini dulu, lepas tu baru angka kecil ni dulu, barulah masuk yang puluhan. Ini fokus kepada yang puluhan saja yang diterbalik. Puluhan saja, daripada 21 lah ataupun 20 sampai 99. Tak kisahlah puluhan tu berada dalam ratus ke ataupun puluhan tu berada dalam ribu ke. Nanti kalau kamu belajar yang angka ribu ke, yang untuk puluhan tu saja dia terbalik. Kita kena sebut angka kecil dia dulu. Jadi kalau 170 ataupun 200, contoh 256. Dalam bahasa Arab kita sebut 206 dan 50 macam tu. Dia punya tulisan dia tu kita kena sebut dulu angka 6 yang kecil ni bila nak masuk yang puluhan. Tapi yang lain dia punya turutan macam biasa. Macam contoh yang belas ni, saya cakap kan belas ni 115, mi'ah wa khamsah asyara, 115, asyara belas, itu macam biasa. Tapi yang turutan untuk puluhan sahaja. Puluhan. Contoh yang 1596 contohnya. Jadi yang puluhan ni, yang puluhan dalam angka tadi, kamu kena sebut terbalik. Kena dahulukan dahulu angka sar dia dulu. Angka dia punya yang paling kecil tu. Tak kira lah berapa ribu pun, 5,971. Maka dalam perkataan nanti, kena sebut satu ni dulu. Barulah masuk wasab'un, wahid wasab'un. Macam tu. Okay, 992. Maka kena sebut dia punya angka 2 dulu nanti. Tis'umi'atin isnani wa tis'un. Barulah masuk dia punya puluhan dia. Hanya fokus yang inilah untuk yang tajuk yang atas tadi, iaitu bila dia dalam puluhan. Untuk yang puluhan. Yang ini sahaja.
Okay, kamu boleh highlightkan lah untuk yang topik ni. Yang puluhan ni saja, tak kisahlah dia berada dalam ratus ke, dia berada dalam ribu ke. Bila nak sebut dia dalam perkataan, kena dahulukan dulu angka yang kecil dia dahulu. Barulah masuk yang puluhan dia. Okay, ada soalan berkaitan nombor ni? Perkataan-perkataan ni apa yang saya boleh nasihatkan kena hafal lah. Sebab nanti dalam exam saya tak pasti lagi. Kalau masuk memang kamu kena hafal lah ni perkataan-perkataan bilangan. Macam mana nak sebut dalam bahasa Arab. Okey, siapa yang belum ambil kehadiran? Ada lagi ke yang belum? Saya tak perasan pun. Tak nampak ke? Ada soalan ke? Ada yang daripada section lain ke? Okey, saya rasa untuk hari ni saya berhenti setakat ni je dahulu. Okey, siapa yang belum ambil kehadiran boleh pergi ke ruangan chat. Jadi saya share sekali lagi kehadiran. Terus check in sekarang . Okey, yang ini yang kalau tak nampak tadi, saya tak perasan pun. Okey, yang ini yang untuk yang puluhan tadi tu, jadi kamu kena sebut yang angka kecil dululah, yang ini . Macam yang saya tunjuk tadi, kalau 1524. Okey, 1000 alfun 500 khamsumiatin. Okey, bila datang puluh ni je kamu kena sebut angka kecil ni dulu. Arba'ah wa ashrun. Kena sebut arba'ah dulu baru masuk wa ashrun. Okey, tak kira lah dia punya angka tadi ataupun dia punya bilangan tadi, puluhan tadi berada dalam ratus ataupun ribu ke ataupun juta ke kan. Jadi dia punya angka bila puluhan ni saja kena sebut angka kecil dulu . Khamsah wa sab'un. Contohnya mi'atan khamsah wa sab'un. 200, 5 dan 70 lah kalau kita translate dia satu-satu. Okey. Jadi kamu fokus kepada yang inilah ni. Yang muka surat berapa ni? Muka surat 79 untuk bilangan yang puluhan. Tapi yang ini baru yang puluhan, 20-an. Tapi kalau untuk yang 30 nanti kamu boleh buat sendirilah. 30, 40, 50 sampailah 90. 99 lah. Jadi kalau nak sebut dia punya puluhan ni, pastikan bila dia suruh sebut dia punya angka, kita akan sebut dia punya angka yang kecil dulu. 7 dan 20. Macam tu. Jadi 27 lah. 27 tu angka yang kecil 7 ni. Sebut dulu 7. Sab'ah dulu. Lepas tu barulah wa ashrun. Tis'ah wa ashrun. Jadi yang kecil tu 9. Sebut dulu 9. Barulah masuk wa ashrun. Okey, siapa lagi yang belum ambil kehadiran? Okey, saya rasa untuk hari ni setakat tu je dulu kita punya kelas. Jadi saya harap kamu siapkan yang unit 11 tu. Unit 11 ke unit 10? Kamu siapkan yang unit yang kita belajar ni lah. Pastikan yang latihan yang saya tunjukkan tadi kamu siapkan .